Selamat sore. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Selamat duduk. Terima kasih, Cikgu. Baiklah. Ialah Jena kan? Jena tadi dari mana? Tadi saya dari kelas. Tadi baru kelas bahasa Cina. Sekarang waktu rehat kan? Ya, Jena sudah makan? sudah. Tadi saya makan bihun goreng dekat kantin sana dengan kawan saya. Tapi hari ini biasa puasa kan? Bagaimana dengan rakan-rakan Jena yang Islam? Mereka duduk dekat kelas sahaja lah. Dan yang orang lain yang kaum Cina punya, mereka semua makan dekat kantin sana. Jena ada pergi berbual dengan rakan-rakan? Tadi ada sambil makan sambil berbual dengan kawan-kawan saya. Macam mana dengan kawan-kawan beragama Islam? Mereka sekarang okey lah walaupun mereka lapar, tetapi mereka akan macam tunggulah sebab kan nanti mereka semakin dewasa nanti perlu puasa dengan sepenuh masa tu. Jadi saya ada tanya mereka lah tadi macam mana dengan perasaan dalam puasa ini kan. Dan mereka cakap macam mana okey lah sebab itu merupakan satu kepatuhan dalam agama mereka mah. Nampaknya Jena juga berhubungan baik dengan rakan-rakan tidak bersama agama. So hari ini kita akan teruskan dengan sesi yang selepas ini, iaitu selepas ini kita telah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh Jena, dan hari ini kita akan meneruskan dengan pemilihan strategi. Dan sebelum bermula dengan sesi, cikgu ingin tanya macam mana jarak cikgu dengan Jena, dan adakah suhu bilik ini selesa? Jarak ini okey lah Cikgu, saya rasa selesa dan juga suhu pun juga okey. Dan sebelum bermula dengan sesi, cikgu juga ingin tanya Jena masih ingat tentang peranan sebagai klien, peranan sebagai kaunselor, dan apa itu koetika kaunselor kan? Peranan klien dengan kaunselor saya masih ingat lah, tapi etika itu saya sudah lupa sikit sudah. Koetika kaunselor sebenarnya dia macam ni, iaitu Jena dalam sesi ini boleh cakap apa-apa saja dan cikgu akan menjaga rahsia Jena, dan kerahsiaan ini dialah menjaga kerahsiaan, dan cikgu tidak akan menjual rahsia Jena kepada orang lain, tetapi kecuali kerahsiaan ini telah menjejaskan keselamatan Jena dan orang-orang sekeliling Jena, dan koetika kerahsiaan ini terpaksa untuk terbataslah. Untuk menjaga keselamatan Jena, cikgu akan memberitahu kerahsiaan ini kepada pihak ketiga untuk memastikan keselamatan Jena dan keselamatan orang sekeliling Jena. Baik Cikgu. So sebelum bermula dengan sesi, cikgu membuat refleksi lah, iaitu sebelum ini Jena memberitahu cikgu Jena ada menghadapi masalah dalam akademik kerana masalah-masalah seperti pengurusan masa, tidak lewat, bermain dengan kawan-kawan dan sebagainya masalahnya menjejaskan masalah akademik Jena muncul. So hari ini cikgu ingin tanya tentang kerja rumah yang sebelum ini cikgu bagi kepada Jena, iaitu cuba untuk membuat timetable. Dan adakah Jena mula buat timetable dan mengikut timetable itu untuk menjalankan kehidupan harian kan? Saya sudah cubalah dari semalam, tapi saya rasa macam membazirkan masa saya lah. Sebab semalam saya sediakan jadual timetable itu kan, dan saya guna masa yang lama untuk sediakan timetable itu, dan membazirkan masa saya untuk membuat kerja rumah lah. Jadi semalam pun juga saya tidur lewat sebab semalam
saya buat timetable itu saya ikut biasa rutin kehidupan saya lah. Macam pada masa ini saya akan makan dulu, lepas tu pada masa ini saya mesti rehat sekejap, pada masa ini saya pergi kelas tuition, dan masa ini mungkin saya buat kerja rumah. Tapi mungkin saya baru bermula dari semalam nak, dan juga menggunakan masa yang lama untuk membuat timetable itu. Jadi melibatkan saya lah, semalam pun juga tidur lewat lah, sebab saya belum lagi siapkan kerja rumah sebelum saya buat timetable itu. Cikgu dengar lah Jena semalam buat timetable, tapi masa buat timetable itu menjejaskan masa Jena untuk mengulang kaji mata pelajaran. So, cikgu nak ingin tahu macam mana dengan pengurusan masa semalam, iaitu Jena ada masa yang luang yang lain untuk buat timetable itu kan? Atau Jena ialah plan untuk membuat timetable itu masa mengulang kaji mata pelajaran? Semalam lah, selepas balik dari sekolah ke rumah, dari petang lah, walaupun saya tak buat apa-apa, di masa tu saya bermain dengan adik-adik saya dekat luar taman lah. Kami bermain badminton dekat luar, dan juga saya pun juga tidur rehat lah pada waktu petang tu. Dan pada pukul 4 lebih saya pergi kelas tuition, dan balik malam nanti pukul 6 lebih lah, dan saya makan, mandi, lepas tu nak buat sikit kerja rumah lagi, dan saya baru buat timetable itu pada pukul 10 lebih lah. Dan lepas saya siapkan timetable itu sudah pukul 11 lebih nak, hampir pukul 12, dan saya baru ingat saya ada kerja rumah lagi belum buat, so semalam baru saya buat lah masa tu. Dan juga saya rasa mungkin kot macam boleh ikut apa yang disebut oleh cikgu tadi lah, pakai timetable sebelum peperiksaan yang akan datang tu. Mungkin saya akan cubalah, sebab kan untuk 2 minggu yang depan nanti peperiksaan sudah nak bermula, dan minggu depan adalah minggu untuk berulang kaji bagi murid-murid sudah. Cikgu dengar lah Jena amat mementingkan peperiksaan yang akan datang, dan cikgu juga percaya melalui timetable ini Jena boleh berjaya dalam peperiksaan yang akan datang ini. Dan cikgu ingin tanya bagaimana dengan pemikiran Jena, iaitu Jena gunakan masa bermain dengan adik itu untuk buat timetable. Adakah cara ini boleh mengelakkan Jena untuk tidak cukup masa atau tidak sangat lewat untuk mengulang kaji mata pelajaran itu? Saya rasa lah mungkin ada sedikit akan mempengaruhi kerja rumah mata pelajaran saya lain lah, sebab kan cara pembelajaran saya lah agak perlahan sikit lah, sebab saya perlukan masa yang lama untuk ingat tentang nota-nota semua tu, dan mungkin kena saya buat timetable yang lain lah untuk pantau saya untuk menguruskan masa saya lah dengan lebih bijak sikit. Timetable ini dia sebenarnya ialah mengikut kesesuaian kehidupan Jena, so dia boleh sentiasa diubah macam untuk penambah baik, tapi bukan dia sebagai macam reason untuk Jena tidak mengiakan sesuatu kerana tidak kesesuaian. Macam seperti yang tadi Jena cakap, Jena mungkin mengulang kaji mata pelajaran dia ialah sifat yang agak lambat, tapi Jena boleh macam mengurangkan masa dalam bermain dengan adik-beradik. Bukan cakap tidak boleh lah, ialah boleh kurangkan sikit masa, dan Jena boleh macam tadi Jena petang
main tidur lepas tu pergi tuition kan, dan Jenna boleh kurangkan masa dalam bermain atau mengambil sedikit masa tidur tu. Jenna boleh untuk buat timetable, walaupun tidak akan siapkan, tapi mungkin kamu boleh buat sedikit dan lepas tu malam teruskan untuk mengingatkan dia, dan masa ulang kaji kamu akan dipanjangkan dan kamu juga boleh tidur awal macam itu. Baik, faham cikgu. Saya lepas ini saya akan cubalah macam ikut yang cikgu cakap. Mungkin saya akan kurangkanlah masa untuk bermain saya dengan adik-beradik dan juga masa tidur lah. Cikgu dengarlah kamu memang sudah faham tentang pengurusan masalah ini, pengurusan masa ini, dan cikgu ingin tanya tentang apakah persediaan dalam pengurusan masa kamu untuk sedia dalam peperiksaan yang akan datang ini. Pengurusan masa saya dalam mengurus masa untuk ulang kaji peperiksaan tu, saya rasa lah rasanya mungkin saya akan terus patahkan lah masa saya bermain dengan adik saya, sebab untuk peperiksaan kali ini penting lah untuk saya, sebab sudah nak masuk sem yang baru mah, dan nanti mungkin akan pembahagian kelas yang baru. Saya takut nanti saya akan ke kelas yang lebih belakang, dan saya tak nak lah, sebab saya tak suka dengan murid-murid yang dekat belakang. Mungkin lebih lemah sikit pada saya lah, sebab saya rasa macam mereka sentiasa bermain dan tidak macam mengurus masa sendiri dengan lebih baik. So, mungkin saya tak akan bermain dengan mereka lah lepas ni. Sebelum ulang kaji mungkin saya juga akan membuat banyak latihan lah. Mungkin pada soalan yang saya tidak tahu, saya akan cuba tanya guru saya lah untuk jawab soalan saya, dan saya juga akan berusaha lah saya untuk membuat nota. Biasa saya akan buat nota, tapi juga perlukan masa yang panjang lah, sebab saya nak nota saya menjadi satu benda yang cantik, dan juga tengok dari segi penglihatan pun juga selesa lah untuk saya sendiri. So biasanya saya akan pakai masa yang lebih untuk buat nota saya. Mungkin dari segi ini saya boleh kurangkan lah masa saya untuk buat nota tu. Mungkin tak akan cantik seperti yang dulu lah, tapi untuk saya nak berusaha dalam peperiksaan ini, saya tak akan pakai masa yang lama lah dalam membuat nota tu. Dan selepas ni mungkin saya juga akan beritahu dengan kawan-kawan saya untuk belajar bersama-sama dekat perpustakaan, sebab biasa dalam kelas bagi kawan-kawan yang lebih baik dengan saya lah, biasa apa soalan yang tak ditanya oleh saya kepada mereka kan, mereka akan tolong untuk jawab lah dengan berusaha lah, walaupun mereka mungkin pun tak akan faham dengan mendalam, tapi mereka masih akan bercuba dengan saya, dan kami akan berbincang untuk menyelesaikan soalan seperti itu. So untuk yang menguruskan masa, mungkin saya akan buat macam tu lah, supaya saya boleh melebihkan masa saya dari segi membuat ulang kaji lah nanti. Dari apa yang diceritakan oleh Jenna, cikgu memberi perhatian tentang Jenna sudah membuat banyak persediaan untuk peperiksaan yang akan datang, supaya boleh pergi ke kelas yang lebih baik. Jenna ada menekan tentang buat nota, belajar bersama dengan kawan-kawan, dan pengurusan masalah. Tapi dalam sini cikgu nak tanya, Jenna fikir tentang kelas belakang, mungkin persekitaran pembelajaran adalah tidak begitu sesuai bagi Jenna. Bolehkah cikgu tahu adakah Jenna ada rakan-rakan di
kelas belakang ini? Tak ada lah. Sekarang saya kan berada dalam kelas 5B dan sudah nak masuk ke tahun 6 sudah. Dan saya tak mau ke kelas yang belakang, so biasanya saya akan berkawan dengan kawan yang lebih pandai daripada saya lah, macam mungkin dari segi keputusan dan juga pemahaman mereka dan juga macam kemahiran mereka yang lebih pandai daripada saya akan berkawan lebih baik dengan mereka. Dan macam dulu lah yang saya ada satu orang kawan yang dekat belakang kelas yang lebih lemah punya, dan saya rasa lah sejak saya berkawan dengan dia, dan macam dia sentiasa panggil saya untuk keluar bermain, makan bersama-sama, macam saya rasa tidak bagus lah, sebab dari segi itu saya pun juga bazirkan masa saya, dan saya berasa macam saya tak cukup masa lah untuk membuat kerja rumah saya, dan biasakan saya pakai masa yang lama sikit lah dari segi membuat kerja rumah dan juga kelas tuition, membuat nota macam tu lah. So saya rasa dengan kawan tu saya rasa tak ada faedah bagi saya lah, sebab membazirkan masa, bazirkan wang, tapi saya macam tak dapat apa-apa pun. So saya sekarang tidak baik dengan dia lagi lah. Cikgu juga faham lah tentang masalah ini karena cikgu yang mempunyai pengalaman yang agak sama, yaitu dulu cikgu cikgu juga ingin berkawan dengan kawan yang lebih berilmu daripada cikgu, dan cikgu berasa orang yang mungkin lemah dalam akademik mereka tidak membawa manfaat kepada cikgu. Tetapi karena sekolah dulu cikgu dia ada PJ kan, cikgu sebenarnya lemah dalam PJ, tapi cikgu di kelas pertama lah, tapi result PJ cikgu memang agak teruk. Tapi cikgu ada perhatian tentang kelas 5 belakang lah, macam 5C seperti yang Jena tadi cakap, Jena 5B kan. Dulu cikgu 5A, tapi kelas murid di 5C dia PJ lebih baik daripada cikgu. So masa co-curriculum kami ada bermain badminton kan, tapi cikgu lemah dalam PJ, tapi mereka juga berminat untuk bermain dengan cikgu. Mereka pun ajar cikgu macam mana bermain, macam mana kemahiran, dan akhirnya PJ cikgu memang meningkat lah, dan akademik cikgu juga meningkat karena cikgu lebih bersemangat dalam akademik. Akibatnya cikgu mempunyai badan yang lebih sehat, otak yang lebih cerdas, macam tu lah. So adakah Jena berfikir tentang Jena ada kelemahan, mungkin Jena pandai dalam akademik tapi Jena lemah dari co-curriculum seperti bermain catur, bermain sukan-sukan dan sebagainya? Yalah, kalau macam apa yang dicakap oleh cikgu tadi lah, akademik saya lebih pandai lah daripada co-curriculum saya, sebab dari segi co-curriculum saya tak ada minat yang sangat kuat lah untuk membuat dia dengan lebih baik. Macam saya ada menyertai kelab pingpong, tapi setakat ini perjumpaan untuk kelab pingpong ini sudah 5 kali sudah, tapi saya hanya pergi 2 kali saja, sebab setiap kali saya pergi saya nampaklah banyak murid yang sedang bermain pingpong dekat sana lah, tapi macam tak ada benda yang boleh menarik saya untuk belajar macam mana untuk bermain pingpong tu. Dan guru saya pun juga ada tanya saya nak cuba ke tidak, tapi saya tidak berminat lah, so saya tak sangkut dalam bermain lebih baik dengan co-curriculum saya. Bolehkah cikgu tahu kenapa Jena tidak berminat dalam pingpong? Saya rasa sebab saya rasa lah biasanya saya senang untuk sakit mah, kan saya sentiasa batuk dan juga demam, dan juga rasa tidak selesa, macam pening kepala, sakit tangan ke macam tu.
Lepas tu saya rasa sangat susah lah sebab setiap kali mungkin saya pergi macam ke kurikulum nak saya lebih senang sikit mungkin dalam mencederakan sendiri lah. Macam hari tu saya bermain bola baring lah dengan kawan saya, lepas tu saya terselio lah kaki saya. So saya rasa macam setiap kali saya main co-curriculum ni mesti saya akan macam membuat sikit benda yang akan mencederakan saya sendiri lah. So saya rasa kenapa setiap kali saya sertai macam aktiviti seperti ini, tapi saya senang mudah lah mencederakan diri sendiri. So saya tak suka lah sebab kalau mencederakan, saya sendiri pun juga akan sakit lah. Dan saya perlukan masa yang lebih panjang untuk sembuhkan dia. So saya tak berminat lah. Adakah Jenna pernah berfikir tentang masalah mungkin kurang kecerdasan dari segi badan atau kurang kekuatan dari segi badan, atau sekiranya Jenna ada kawan yang pandai dalam co-curriculum, dia boleh mengelakkan Jenna dari segi kecederaan kerana dia boleh mengajar Jenna tentang kemahiran yang betul untuk melibatkan diri dalam co-curriculum ini. Saya pernah fikir lah, itu masalah saya kah atau nasib saya sendiri yang tidak baik lah. Sebab macam kawan saya lah pun bercakap dengan saya, mereka suruh saya minum lebih banyak sikit susu, tapi saya rasa biasanya saya pun ada minum pak. Dan mereka pun juga suruh saya pergi mungkin jumpa doktor kan, mungkin boleh cuba tanya kenapa sentiasa macam ni ke. Tapi saya belum lagi lah, walaupun saya pernah bagi tahu dengan ibu bapa saya, tapi setakat ini belum sempat lagi saya pergi jumpa doktor. So saya pun tak pastilah masalah tu berada pada saya kah atau nasib saya. Macam mana dengan sekiranya ada kawan yang lebih pandai dalam segi ini dan dia mengajar kamu kemahiran, adakah kamu boleh mengelakkan diri daripada kecederaan ini? Saya rasa mungkin saya boleh cubalah untuk tanya dia lah untuk mengajar saya lagi lah. Mungkin sebab saya sendiri kot menggunakan teknik yang tidak sesuai. Boleh cikgu tanya, mungkin Jenna fikir tentang kelas 5C, mungkin mereka kurang pandai dalam akademik, tapi adakah mereka kurang pandai dari segi co-curriculum? Saya rasa yang kawan saya itu lah, dia macam lebih lemah sikit dari segi akademik lah. Sebab kan sejarah saya masih okey lah, mungkin dari tahap yang lulus lah jam 40 markah sampai 55 markah macam tu lah. Tapi kalau berdasarkan kawan saya tu macam biasanya dia hanya gagal saja lah, macam 30 markah hingga 40 markah saja. Tapi dia pandai dari co-curriculum? Co-curriculum dia baik lah, macam dia pernah pergi pertandingan bola baring, bola pingpong, tentulah. Dan dia boleh dapat naik Johan tempat ketiga macam tu lah. Saya rasa tu bagus lah untuk dia. Cikgu beri kamu satu kerja rumah yang kecil, iaitu lepas ini Jenna boleh cuba untuk macam kawan yang tadi Jenna cakap dia dilemasi kan. Jenna boleh cuba, mungkin dia lemah dalam sejarah, Jenna pandai lebih pandai daripada dia. Jenna boleh cuba untuk buat ulang kaji dengan dia. Kamu ajar dia macam mana belajar sejarah, dan kamu minta dia ajar kamu dalam macam mana macam bermain bola, dia pandai kan? Kamu boleh minta dia ajar kamu guna kemahiran atau teknik yang betul untuk elakkan kamu berlaku kecederaan lagi. Baik, cikgu. Macam mana Jenna fikir tentang kesan yang akan dibawa? Kalau lah dia dapat mengajar saya dengan baik lah, mungkin saya boleh lebih pandai sikit dari segi curriculum, dan
mungkin akademi saya pun juga akan lebih baik sedikit sebab macam kalau saya mengajar dia sejarah dan dia belajar daripada saya, mungkin dalam proses itu saya rasa mungkin saya pun boleh macam mengingat dengan lebih mendalam sedikit lah tentang semua maklumat dan juga ilmu tentang sejarah itu. Mungkin saya boleh cuba lah untuk cara ini. Jika nampaklah Jenna telah mengubah pemikiran yang kurang rasional ini, yaitu Jenna rasa kawan-kawan yang mungkin lemah dalam akademi dia tidak membawa manfaat kepada Jenna dalam pembelajaran ini. Tapi sebenarnya kawan-kawan yang lemah dalam akademi mungkin pandai dalam co-curriculum seperti contoh badminton dan sebagainya, dan melalui hubungan dengan kawan-kawan ini Jenna dapat meningkatkan keputusan dalam co-curriculum ini, dan Jenna juga boleh meningkatkan dalam akademi ini karena yang seperti Jenna tadi cakap, Jenna mengajar dia dan ini juga proses Jenna untuk belajar. Baik cikgu, saya faham. Dan kami balik kepada masalah yang tadi, yaitu pengurusan masa. So Jenna sudah agak mementingkan pengurusan masa ini untuk memastikan keputusan yang lebih baik dalam pemeriksaan yang akan datang. Dan cikgu sudah dengar bagaimana cara pemikiran Jenna, bagaimana persediaan Jenna, dan cikgu ingin tanya lagi tentang pengurusan masa ini kerana cikgu dengar Jenna bukan saja menghadapi masalah tentang kelewatan tidur, masalah dalam pemeriksaan dan sebagainya. Ada masalah yang lain seperti yang dalam sesi yang dulu telah kami bincangkan. Setakat ini tak ada lah cikgu. Macam mana dengan hubungan dengan keluarga seperti yang sudah mengatasi kerana kekurangan masa kan Jenna sentiasa nak pergi sekolah, nak pergi tuition, kerana jarang mungkin hubungan dengan keluarga ada sedikit longgar lah. Cikgu dengar lah, tapi tadi cikgu dengar Jenna mula bermain dengan adik-beradik pada masa kan. Macam mana dengan ibu bapa? Dengan ibu bapa saya sekarang saya rasa hubungan kami sudah lebih baik lah sebab macam saya sudah lah banyak tahu dengan mereka perasaan saya, dan setakat ini macam malam kalau saya tak ada kelas tuition dan mereka akan meluangkan masa lah untuk berbual dengan saya dan adik saya dan juga bawa kami pergi keluar untuk jalan-jalan lah. So saya rasa bagus lah macam tu. Nampaklah kamu sudah berjaya dalam mengerahkan hubungan dengan keluarga ini, dan masalah ini sudah mengatasi akibat pengurusan masa yang mungkin Jenna menggunakan masa yang lebih banyak dalam mungkin seperti masalah yang dulu Jenna suka baca komik kan, dan Jenna guna masa ini lebih banyak untuk baca komik dan tiada masa untuk bermain dengan adik-beradik, tiada masa bersama dengan ibu bapa. Dan cikgu nampaklah lepas sesi yang dulu Jenna sudah melakukan kerja rumah yang cikgu bagi, iaitu Jenna cuba berkomunikasi dengan ibu bapa dan cuba meluangkan masa untuk bersama adik-beradik. Dan dalam sini cikgu nampak Jenna sudah berjaya dalam bahagian yang cikgu atau bahagian yang Jenna ingin capai. So sebelum tamat dengan sesi hari ini, boleh cikgu tahu tentang apa-apa yang ingin Jenna kongsi lagi? Tak ada. Okay, so sesi pada hari ini ingin tamat lah, tapi sebelum tamat cikgu ingin buat satu rumusan yang kecil, iaitu dari permulaan hingga akhir sesi ini. Semasa permulaan cikgu dengar tentang
pengurusan Jena pengurusan masa Jena karena mungkin Jena ingin buat timetable tapi membuat timetable menyebabkan Jena tidak mempunyai masa yang secukupnya untuk mengulang kaji. Tapi lepas tu selepas bimbingan cikgu, Jena sudah faham, Jena boleh kurangkan masa untuk bermain, boleh kan kurangkan sikit masa untuk tidur semasa petang sebelum pergi tuition untuk buat sikit timetable. Dan lepas tu masa malam Jena boleh lebih cepat untuk siapkan timetable ini dan untuk pergi mengulang kaji mata pelajaran. Dan bukan sahaja dalam mengingatkan timetable lah, Jena juga boleh buat benda-benda yang agak sama, iaitu Jena boleh mengurangkan masa yang kurang berfaedah untuk mementingkan masalah yang lebih penting lah. Dan lepas tu cikgu dengar tentang masalah peperiksaan, iaitu Jena sudah membuat banyak persediaan, dan persediaan ini cikgu percayalah Jena boleh akhirnya dapat kejayaan sekiranya Jena penuh-penuh menumpukan perhatian dalam persediaan ini. Dan tentang masalah dengan kawan-kawan yang di belakang kelas, iaitu Jena rasa kurang membawa manfaat lah. Dan lepas perbincangan kami, dan Jena dapatilah murid-murid di kelas belakang mungkin lemah dari segi akademik, tapi mereka juga pandai, mereka ada kekuatan sendiri. Tapi mungkin Jena pandai dalam sesuatu, tapi mereka lemah. Tapi mereka pandai dalam sesuatu, Jena lemah. So dalam sesi ini Jena sudah faham tentang bergaul atau membina hubungan dengan mereka dapat membawa manfaat dari segi dua hal lah, iaitu mungkin mereka dapat bawa pertolongan Jena, mereka boleh mencapai kejayaan dari segi akademik, dan bawa bantuan mereka, Jena boleh pandai dari segi kurikulum. Dan akhirnya yaitu sesi yang lepas ini, yaitu masalah pengurusan masa telah menjejaskan hubungan dengan keluarga Jena. Tapi melalui usaha Jena, masalah ini sudah dielakkan lah. Dan cikgu nampaknya Jena semakin mencapai matlamat sesi counseling, yaitu matlamat dari segi pengurusan masalah. Dan cikgu berharap Jena boleh teruskan usaha untuk mencapai matlamat ini secara lebih berkesan. Dan sesi pada hari ini sudah tamat, dan pada sesi yang akan datang cikgu akan meneruskan sesi yang terakhir, yaitu tentang penamatan lah. Dan cikgu berharap Jena pada sesi yang akan datang boleh jumpa dengan cikgu lagi, dan berharap melalui kerja rumah yang tadi cikgu bagi, masih Jena ingat? Masih ingat. Cikgu berharaplah melalui kerja rumah yang tadi cikgu bagi, Jena boleh mengatasi masalah atau belajar sesuatu dari kerja rumah itu. Baik cikgu. So sesi hari ini sudah tamat. Terima kasih Jena. Terima kasih cikgu.